Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan kongsikan satu kisah seram yang dialami oleh seorang jururawat yang bernama Rohana. Kisah seram ni terjadi semasa Rohana nak balik daripada kerja. Dia naik motor dengan suami dia. Masa itulah kejadian seram tu berlaku. Let's go. Kerja sebagai jururawat ni memang ada shift kalau kerja di hospital. Ada shift pagi, ada shift petang, ada shift malam. Pada hari kejadian, Rohana ni kerja shift petang. Jadi dia habis malam lah. Setiap hari Rohana ni dia bila dah habis shift dia akan turun daripada ward dia tu, dia akan turun dan tunggu husband dia dekat tempat parking. Dan seperti biasa suami dia akan datang naik motor. Kalau hari hujan barulah suami dia datang dengan kereta. Pada hari kejadian tu suami Rohana ni lewat datang. Dia pelik sikit lah daripada hari-hari biasa. Sebab kalau hari biasa Rohana turun, suami dia memang dah ada tunggu. Biasa macam tu. Tapi pada hari kejadian tu suami dia lewat. Bukan lewat sikit-sikit lah, lewat betul. Masa hari kejadian tu, itulah kali pertama yang suami dia lewat. Selama ni tak pernah lewat. Jadi Rohana ni tunggulah sampai dah lewat malam. Dah pukul 12 tak sampai-sampai lagi. Bila dah lama berdiri tunggu suami tak sampai-sampai, Rohana pun carilah kursi, tempat kosong, tempat yang boleh duduk. Lepas tu dia call suami dia sebab risau takut apa-apa jadi kat suami dia. Rohana pun cakaplah dengan suami dia, "Hello bang, ada kat mana tu? Kenapa lambat sangat nak sampai ni?" Husband dia pun jawablah, "Tadi motor abang pancit," dia cakap. Lepas tu tunggulah dekat bengkel motor tu. Nah, sekarang ni dah siap lah, tunggu je dekat sana. Nanti dalam 15 minit abang sampai. Dah selesai bercakap tu, Rohana pun nak pergi tandas. Dia rasa nak kencing sebab dah lama sangat tunggu. Bila dah siap urusan dia dekat tandas, basuh muka, kencing semua, dia pun kembali tunggu dekat tempat parking. Bila Rohana sampai dekat tempat parking tu, dia tengok suami dia dah ada tunggu kat situ. Tapi yang peliknya suami dia ni parking jauh ke belakang tu. Biasanya suami dia kalau nak ambil Rohana, dia datang dekat dekat depan Rohana, dia parking motor. Tapi kali ni dia parking jauh sangat. Jadi Rohana ni menjeritlah dekat suami dia, "Bang, kenapa parking sampai kat ujung tu? Datanglah sini." Tapi suami dia tak respon. Cuma bunyikan horn motor je. Rohana pun terpaksalah berjalan pergi dekat suami dia tu. Bila Rohana sampai dekat suami dia, Rohana tanyalah, "Bang, kenapa lambat sangat bang? Saya tunggu penat tau. Lama saya tunggu." Rohana tunggu suami dia jawab, tapi suami dia tak jawab. Cuma tengok tunduk je bawah. Dengan pakai helmet ni tunduk je ke bawah macam tu. Tak, macam mungkin penat kot. Rohana fikir macam tu lah, tak apalah, tak jawab pun. Rohana pun duduklah dekat tempat duduk belakang. Selesai Rohana duduk belakang tu, suami dia terus mula pandu motor tu lah. Malam tu Rohana rasa sejuk aje. Nak cakap hari nak hujan, tak hujan. Nak cakap angin sejuk, bukan angin. Tapi dia rasa sejuk lain macam dia rasa. Jadi bila dia rasa sejuk, dia pun peluk lah suami dia. Bila dia peluk suami dia, dia terkejut. Sejuknya badan suami aku. Rohana ni pun tanyalah suami dia, "Sejuknya badan abang. Tadi ada hujan ke tadi? Masa nak datang sini, abang kena hujan tadi?" Sama juga, suami dia tak jawab apa-apa. Tapi Rohana ni fikirlah, mungkin suami dia tu pakai helmet, dia pun pakai helmet, jadi tak dengar lah. Sama ada dia cakap suami dia tak dengar, ataupun suami dia balas tapi dia yang tak dengar sebab dia pakai helmet. Rohana ni terperasan semakin lama motor semakin laju. Suami dia bawa makin laju motor tu, macam nak kejar something, macam nak bergegas ke satu tempat. Rohana dekat belakang ni dah makin sejuk. Bukan sejuk sebab angin laju ke apa, tak, tapi sebab badan suami dia tu. Bila suami dia bawa motor laju macam tu, dia kena peluk kuat-kuat lah suami dia. Rohana pun beritahulah, "Bang, bawa lah slow sikit, laju sangat ni, sejuk kat belakang ni." Tapi sama juga, suami dia tak peduli pun, macam tak ada respon langsung, tak bercakap apa pun. Malam tu suami dia bawa motor memang laju. Sebab tu jugalah dia macam dah separuh jalan nak sampai ke rumah. Tapi tiba-tiba suami dia berhentikan motor parking dekat tepi. Rohana ni tanyalah suami dia, "Bang, kenapa berhenti ni? Abang nak kencing ke?" Suami dia tak jawab, tak cakap apa-apa pun.
Masa ni Rohana dah rasa lain macam. Ni bukan biasa ni kalau macam ni. Sampai tak jawab sepatah pun. Rohana turun daripada motor. Lepas tu suami dia pula turun daripada motor. Suami dia turun daripada motor, lepas tu terus seberang jalan menuju ke arah satu pokok besar dekat situ. Pokok besar tu bawah dia ada semak samun. Memang betul-betul semak lah dekat situ. Rohana ni tengok lah suami dia berjalan slow je menuju kat pokok tu, menuju kat semak tu. Pokok dengan semak tu ada dekat jalan bertentangan dengan tempat suami dia parking motor. Lepas tu Rohana ni fikirlah betul lah dia ni nak kencing kot. Tapi Rohana ni tengok suami dia tak buat apa pun, berdiri aja, tercegat aja kat situ. Masa tu jam dah dekat pukul 1 pagi. Bulu Rohana ni dah meremang. Memang dia dalam keadaan takut masa tu. Rohana pun panggil lah suami dia, "Bang, buat apalah berdiri kat situ tengah malam ni, jomlah balik." Tapi suami dia tak respon, tak jawab apa pun. Mula-mula suami dia menghadap ke pokok tu, menghadap semak tu. Jadi membelakangkan Rohana lah. Tapi beberapa saat lepas tu, lepas Rohana panggil suruh balik tu, suami dia pun berpusing seluruh badan lah, menghadap Rohana. Suami dia pun panggil macam tu, nak suruh Rohana tu datang dekat dia. Rohana pun pergilah walaupun dalam keadaan takut. Tapi bila dah suami panggil, dia pun pergilah. Makin dekat dengan suami dia, makin dia rasa takut, makin dia rasa meremang. Tapi bila dekat nak sampai tu, Rohana ni terperasan dekat dalam semak tu, dia nampak ada kaki orang. Macam ada orang terbaring dekat dalam semak tu. Jadi tumpuan dia tak tertumpu kepada suami dia dah. Tumpuan dia kepada orang yang dia nampak terbaring tu. Bila Rohana ni pergi tengok, orang tu cedera parah. Seakan-akan macam kena tikam macam tu. Berdarah habis badan. Tapi orang tu dia terbaring dalam keadaan meniarap. Jadi tak nampak muka lah. Rohana ni dia jururawat. Jadi dia ada naluri untuk merawat orang. Kalau dia tengok orang cedera, dia rasa nak rawat. Dia memang automatik macam tu. Rohana ni dia cubalah nak pusingkan lelaki tu daripada keadaan meniarap tu, sebab dia nak check lelaki tu macam mana keadaan kan. Dia cuba tarik, nak terbalikkan, nak bagi orang tu baring dalam keadaan terlentang. Dia nak tengok. Tapi tak larat sebab orang tu berat, orang tu lelaki lah. Jadi dia minta tolong suami dia, "Bang, tolonglah bang, jangan tengok je. Saya seorang ni tak larat ni." Tapi masa dia tengah usaha nak pusingkan lelaki tu, dia terperasan, kejap. Macam pernah tengok ni. Macam pernah tengok je orang ni. Suami dia masa tu memang tengah berdiri dekat tepi dia sambil tengok dia lah. Masa tu akhirnya suami dia bersuara, "Sayang, tu mayat abang. Tadi abang kena bunuh. Ada perompak datang ambil motor abang, tikam abang sampai mati." Bila dengar macam tu, Rohana memang terus orang cakap, menggigil satu badan lah. Memang dah macam dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat lah. Dia pun tengok suami dia berpaling ke arah jalan, berjalan. Lepas tu suami dia lenyap depan mata, hilang macam tu je. Bila Rohana tengok suami dia hilang macam tu dengan jasad suami dia dekat depan dia, Rohana pun menjerit. Lepas tu pengsan dekat situ. Keesokan harinya, Rohana ni bila dia sedar, dah ramai orang dekat keliling dia. Dah ada orang jumpa dia lah dekat tepi tu dengan mayat suami dia. Bila dia bangun, dia tengok dah ramai orang. Mayat suami dia pun orang dah bawa ke hospital lah untuk bedah siasat semua. Kes suami dia ni dah dibawa dekat polis lah. Dan pihak polis pun dah berjaya menangkap pembunuh tu, perompak yang bunuh suami dia tu. Motor semua dapat lah. Rohana ni walaupun dah lama lalui peristiwa ni, tapi dia masih lagi trauma bila setiap kali lalu jalan tu. Dia pun ada minta tukar tempat bekerja juga sebab dia dah tak sanggup nak lalu dekat kawasan tu. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Semoga anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video saya, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video saya. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi video saya yang seterusnya. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.